Hai dan Assalamualaikum kepada Puan Rohisa binti Husin selaku guru tenaga pengajar kami dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kami akan membentangkan asas pengurusan UPM 2112 mengenai pelan strategik. Nama diberi Siti Saidah Nadia binti Suhaimi dan ini adalah antara ahli kumpulan saya yang akan membentangkan mengenai pelan strategik. Hai, ini adalah tajuk kami iaitu pelan strategik. Yang pertama, pelan atau perancangan strategik boleh dibuat mengikut jangka masa, kegunaan dan peringkat perancangan yang dirancang sepanjang tahun. Kedua, jenis perancangan pelan strategik iaitu perancangan jangka panjang kebiasaannya meliputi tempoh 5 hingga 10 tahun atau lebih. Ia juga biasanya diuruskan dan dikendalikan serta ditentukan oleh pihak pengurusan atasan sesebuah organisasi. Okey, slide yang ketiga, perancangan strategik ialah perancangan menyeluruh yang meletakkan hala tuju yang penting bagi organisasi. Jika tiada perancangan strategi organisasi, ia akan memberikan impak yang buruk di mana ahli syarikat itu tidak dapat menyiapkan tugasan dengan sempurna. Ahli dalam syarikat tidak dilatih juga akan menyebabkan prestasi organisasi berkurang dan nama organisasi akan tercemar. Tegaslah bahawa perancangan strategik amat penting bagi organisasi. Okey, yang kedua, 3 persoalan penting dalam merangka perancangan strategik. Kita perlu ada 3 persoalan penting dalam merangka perancangan strategik. Antaranya ialah di mana kita sekarang, ke mana kita nak pergi dan bagaimana kita nak ke sana. Okey, jom kita lihat slide seterusnya untuk mengetahui lebih lanjut. Okey, lihat pada slide yang keempat. Di manakah kita sekarang? Kita akan menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui tentang di manakah organisasi kita sekarang. SWOT ialah gabungan huruf yang terbentuk dari S, strength, W, weaknesses, O, opportunities dan T, threats yang bermaksud kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Okey, baiklah. Apakah kekuatan organisasi kita? Organisasi kita sudah dikenali ramai, produk atau perkhidmatan berkualiti, staf yang terlatih. Okey, apa pula kelemahan organisasi kita? Lokasi yang tidak strategik, kurang kepelbagaian produk atau perkhidmatan. Seterusnya, apa peluang organisasi yang kita ada? Penembusan ke pasaran antarabangsa, menghasilkan produk terkini dan berinovasi. Apa ancaman yang berlaku dan akan berlaku di organisasi kita? Kewujudan pesaing yang banyak dan pemalsuan sijil di pasaran. Okey, jadi analisis SWOT ni amat penting bagi kita kerana ia membuatkan pelan strategi kita lebih tersusun dan kita dapat lihat di mana kekurangan dan kelebihan yang ada pada organisasi kita. Okey, seterusnya slide yang kelima. Ke mana kita nak pergi? Persoalan ini boleh dijawab dengan merujuk kepada visi organisasi. Oleh sebab itu, visi yang dibentuk mestilah jelas dan difahami oleh semua staf organisasi. Visi ini dia merupakan pernyataan hasrat hala tuju strategik sesebuah organisasi dalam jangka masa yang panjang. Okey, bagaimana pula kita nak ke sana? Persoalan ini boleh dijawab dengan merujuk kepada misi organisasi. Oleh sebab itu, misi juga mestilah jelas dan difahami oleh semua staf organisasi. Misi merupakan pernyataan yang menjelaskan kenapa sesebuah organisasi itu wujud dan hasrat pencapaian sasaran yang telah dikenal pasti. Okey, ini adalah contoh bagi perancangan strategik. Yang kedua ialah perancangan strategik ini ditetapkan oleh pengurusan peringkat atasan. Jadi sebagai contohnya,
pihak atasan akan menjadi proaktif dengan dapat memikirkan masa depan pencapaian syarikat sekurang-kurangnya dalam 3 atau hingga 5 tahun ke hadapan. Ketiga, perancangan strategik merupakan perancangan jangka panjang organisasi tentang cara untuk mencapai kelangsungan organisasi agar terus dapat beroperasi serta maju bagi mencapai visi dan misi serta matlamat organisasi tersebut. Sebagai contoh, kita boleh lihat Malaysia, iaitu rancangan Malaysia setiap 5 tahun adalah untuk menguasai 300% share pasaran Asia melalui perniagaan. Dalam pada itu juga, melalui perancangan jangka panjang, sesebuah organisasi menumpukan isu luaran dan dalaman yang memberi kesan kepada perniagaan mereka sebelum mempertimbangkan antara perancangan jangka pendek atau jangka panjang yang boleh diguna pakai melalui perbezaan utama. Isu-isu yang lebih mempengaruhi keputusan yang mungkin melibatkan keadaan politik, perubahan ekonomi yang berlaku di negara ini dan lain-lain lagi membuatkan sesebuah organisasi itu akan mempertimbangkannya sama ada lebih sesuai dalam jangka masa yang pendek ataupun jangka masa yang panjang. Seterusnya, yang keempat, perancangan strategik akan dijadikan garis panduan dalam jangka panjang dan akan digunakan sekali sahaja serta lebih berbentuk umum. Sebagai contoh yang digunakan oleh saya, iaitu Pelan Strategik Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT bagi tahun 2016 sehingga 2020. Ini adalah kesinambungan daripada pelan strategik sebelumnya yang digubal untuk tahun 2013 sehingga 2015. Dengan menyedari kepentingan untuk menyediakan perkhidmatan yang disampaikan lebih efisien, pelan strategik ini akan memberi tumpuan kepada pelaksanaan perancangan yang lebih inklusif bagi memastikan kesejahteraan rakyat. Dalam masa yang sama, cabaran-cabaran sedia ada serta mendatang telah diambil kira, seperti kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi yang memerlukan peningkatan kompetisi personel. Yang kedua, pengintegrasian data dan perkongsian maklumat yang lebih komprehensif. Yang ketiga, yang boleh saya katakan, jaringan kerjasama strategik yang lebih berkesan dan juga inisiatif berimpak besar dalam meningkatkan kesedaran dan keprihatinan rakyat sebagai kumpulan sasar utama KPKT. Yang kelima, liputan yang digunakan secara keseluruhan di dalam sesebuah organisasi. Jadi sebagai contohnya, insurans dalam syarikat penting bagi perlindungan seperti kecurian, wang dan kehilangan ataupun kerosakan barangan. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih kerana menonton dan mendengarnya. Bye dan Assalamualaikum.